Apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui, merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan bincang bab 6, iaitu Belanjawan Negara, Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan. So, hari ini kita hanya fokus 6.3 iaitu Dasar Kewangan. Untuk video yang lepas, kita telah bincang berkenaan dengan takrif dan tujuan dia dengan subtopik yang kedua kecil itu, alat dasar kewangan yang kuantitatif. So, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus alat dasar kewangan kualitatif. Inilah dia. Sekarang kita cuba ulang kaji sikit apa yang anda telah belajar pada video yang lepas. So alat dasar kewangan kuantitatif, so komponen dia kita ada bekalan wang dan juga ada kadar bunga, dan kita pun telah bincang mempunyai 4 alat. So untuk hari ini kita nak tengok kualitatif pula, di mana dia terdiri daripada pinjaman. So bermaksud nanti apa-apa pun kita akan kaitkan dengan pinjaman, dan dia hanya mempunyai 2 alat sahaja, di bawah kualitatif. Definisi dasar kewangan kualitatif. Dia juga merupakan dasar kerajaan melalui bank pusat. Tapi cuba kali ini dia adalah mengawal bentuk pinjaman dan pelaburan bank-bank perangan. So, marilah kita tengok apakah 2 alat dasar kewangan kualitatif ini. So, yang pertama, kawalan kredit terpilih, dan yang kedua, pemujukan moral. So, untuk kawalan kredit terpilih ini, dia pecah kepada 4 lagi. Kita cuba tengok yang pertama tu. Kawalan keperluan margin, diikuti dengan kawalan kredit ansuran, kawalan gadai janji, dan arahan khas. Nanti kita akan bincang setiap satu. Cuba sekarang kita akan fokus kawalan kredit terpilih punya kawalan keperluan margin dulu. Apa itu kawalan keperluan margin? Dia sebenarnya adalah merujuk bank pusat. Dia mengawal permintaan wang untuk tujuan spekulasi di pasaran saham. So ini adalah untuk tujuan spekulasi lah. Maksudnya yang berkenaan dengan pembelian saham ke, tujuan dia adalah untuk menggunakan keperluan margin dengan mengawal pinjaman yang dibuat untuk membeli saham. So bermaksud dekat sini, kan tadi Miss kata dasar kewangan kualitatif ini dia adalah berkaitan dengan pinjaman kan. So dekat sini kita akan menggunakan keperluan margin ini untuk mengawal pinjaman yang dibuat. Dan pinjaman ini tujuan dia adalah untuk membeli saham punya. So marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan kawalan keperluan margin. Kita cuba tengok apa itu keperluan margin dulu. Kalau katakan sebut berkenaan dengan margin ini, ingat, dia sebenarnya adalah berkaitan dengan pembelian saham. So ini adalah saham lah. Saham. Tetapi nak beli saham ini adalah dengan membuat pinjaman. Maksudnya membuat pinjaman untuk membeli saham itu adalah berkenaan dengan keperluan margin lah, seperti apa yang telah mention tadi tu. Jadi sekarang katakan, Miss cuba bagi satu situasi lah. Apa maksudnya kadar keperluan margin kat sini? Sudah kata kadar keperluan. Kadar ini berkenaan dengan peratusan. Katakan pembelian saham ini melibatkan sebanyak 10,000 lah katakan. Sekiranya kadar keperluan margin yang ditetapkan katakan adalah sebanyak 40%. Ini bermaksud individu tersebut dia terpaksa bayar sebanyak 4,000. Ini tanggungan dia sendirilah. Dan balance itu sebanyak 60%, yang itu dia boleh dapatkan pinjaman. So pinjaman yang dia dapat itu adalah sebanyak 6,000 lah. Dan pinjaman yang didapat ini adalah tujuan dia adalah untuk membeli saham. So itulah situasi dia. Kita cuba tengok lagi. Katakan pembelian saham. Katakanlah kita sudah beli saham. Saham ini sebenarnya milik siapa punya? Kita kata saham ini sebenarnya dia adalah milik sesebuah syarikat kan. So katakan saham ini adalah daripada syarikat ABC.
Okey, so syarikat ABC. Okey, jadi dekat sini kita cuba tengok situasi yang diberikan. Okey, so saham yang dibeli ini dia akan menyebabkan kalau kita beli saham itu bermaksud okey, nanti syarikat ABC ini dia akan dapat dana okey ataupun modal yang banyak lah sebab banyak orang beli saham kan. So, dana dan modal yang didapat oleh syarikat ABC ini sebab dia sekarang ini sebagai kita panggil apa pelabur juga kan. Okey, so perbelanjaan yang dibuat oleh pengeluar ataupun kita kata dia sebagai pelabur juga. Okey, jadi itu sebenarnya akan memberi kesan terhadap pelaburan. Okey, dan kemudian dia juga akan memberi kesan terhadap AE dan seterusnya. Begitu juga dengan AD. Okey, sekarang kita cuba tengok situasi yang kita nak kaitkan sekarang. Okey, so sekarang adalah berkenaan dengan menaikkan. Okey, naikkan kadar keperluan margin. Katakan tadi ini adalah pembelian saham adalah melibatkan sebanyak 10,000 kan. Jadi keperluan margin itu adalah 40%. Okey, katakan sekarang keperluan margin itu dinaikkan jadi 55%. Okey, so bermaksud pihak tertentu dia kena bayar sebanyak 5,500. Pinjaman yang dia dapat itu so, mestilah semakin berkurangan kan? Dia hanya dapat pinjaman sebanyak 4,500 sahaja. Kalau banding dengan tadi, pinjaman yang dia dapat sudah berkurang lah. Okey, so that's why keadaan ini kita kata kenaikan keperluan margin ini dia akan mengurangkan kemampuan orang ramai untuk membeli saham. So, sekarang pembelian saham ini pun kira berkurang lah. Okey, so mengurangkan okey kat sini saya tulis okey, mengurangkan kemampuan. Okey, mengurangkan kemampuan beli saham. Okey, so situasi ini seterusnya dia membawa apa? Jadi dana dan modal yang syarikat peroleh itu untuk syarikat ABC itu pun semakin berkurang lah. Okey, jadi kalau modal yang diperoleh semakin berkurangan, kita boleh kata bahawa pelaburan yang akan dilakukan turut berkurang. Okey, so AE dia pun berkurang dan AD dia pun akan semakin berkurang. Okey, so jadi dekat sini kita sebenarnya kita boleh katakan okey benda ini sebab dia berkenaan dengan pinjaman kan. Okey, naikkan kadar keperluan margin dia akan mengurangkan kemampuan beli saham sebab pinjaman semakin berkurangan. Okey, dan ini seterusnya kita kata bahawa dia boleh mengurangkan okey masalah inflasi. Masalah inflasi akan turun sebab kita nampak kat sini AE dengan AD pun sudah turun dah. Okey, dengan reti kata lain, naikkan kadar keperluan margin ini sebenarnya dia adalah berkenaan dengan dasar kewangan mengucur. Okey, sebab dia boleh mengurangkan masalah inflasi. Okey, itulah. Okey, so itulah video dia. So tadi kita pun sudah bincang tentang kenaikan kadar keperluan margin kan. Jadi sekarang nak minta pelajar cuba fikirkan bagaimana pula dengan keadaannya apabila penurunan kadar keperluan margin berlaku. Okey, juga sama pelajar kena kaitkan dengan pinjaman macam mana. Jadi lepas tu dia merupakan dasar kewangan apa, sama ada mengembang ke mengucup ke. Okey, so itulah yang utamalah kena tahu dan dia dapat mengurangkan ataupun mengatasi masalah apa. Okey, so cuba fikirkan. Okey, kita sambung. Okey, sekarang kita akan sambung kawalan kredit terbilik. So, yang kedua itu adalah berkenaan dengan kawalan kredit ansuran. Okey, so apa itu kredit ansuran? So, kawalan kredit ansuran. Bank Pusat mempunyai kuasa untuk tentukan kadar minimum bayaran pendahuluan dan lagi satu adalah berkenaan dengan tempoh pembayaran balik. So, maksudnya dia nak bayar balik itu tempoh dia berapa lama lah. Okey. So, ini merupakan kegiatan pembelian barang melalui pinjaman. Okay, so sekarang yang ini adalah berkenaan dengan pinjaman lah. Maksudnya, kan tadi kita kata kualitatif berkenaan dengan pinjaman kan. Cuma kali ini pinjaman yang dibuat ini bukan lagi membeli saham tetapi pembelian barang. Okay, so nanti kita akan tengok apakah barang yang akan dibeli dan
kita akan kaitkan dengan tempoh pembayaran balik dia macam mana. So, marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan kawalan kredit ansuran. Di ansuran sini sebenarnya kita kata kita sebenarnya buat pinjaman dengan bank. Okey, kita pinjam dengan bank. Okey, ini pinjam dengan bank dan kemudian kita akan bayar balik. Okey, dan setiap bulan lah bayar balik. Okey, bayar balik setiap bulan. Okey, ataupun kita sentiasa panggil apa? Installment lah. Okey, bayaran bulanan. Okey, pinjam berapa bayar balik. Okey, dan kredit ansuran ini, so contoh yang saya bagilah. Okey, katakan kita beli kereta. Okey, so kita pinjam dengan bank. Lepas tu setiap bulan kita bayar balik. Okey, kita cuba tengok situasi kat sini ya. Katakan ini, okey, ini adalah Myvi ya. Okey, harga jualan Myvi ini sebenarnya adalah sebanyak RM50,000 katakan. Okey. Dan syarat kredit ansuran yang saya nak bincang dekat sini adalah berkenaan dengan tempoh, okey, tempoh pembayaran. Okey, so tempoh pembayaran ini bermaksud berapa masalah yang anda guna untuk bayar balik. Okey, katakan, okey, saya fokus tempoh pembayaran lah. Katakan tempoh pembayaran dia adalah 9 tahun. Okay, so kalau katakan 9 tahun itu kira panjang lah. Okay, so bayaran bulanan dia, okay, 1 bulan anda hanya perlu bayar sebanyak RM580 katakan. So agak-agak lah kalau 9 tahun tu. Okay, so sekarang situasi yang diberikan, dia minta ketatkan syarat kredit ansuran. Okay, so kalau ketatkan tu maksudnya kita nak jadikan lagi ketat. Okey, tadi tempoh pembayaran dia adalah sebanyak 9 tahun kan? Itu kira tempoh yang panjang. Kalau ketatkan tu bermaksud kita akan kurangkan tempoh pembayaran. So daripada 9 tahun itu, katakan sekarang, macam mana pun dia nak you jelaskan sebuah pembayaran, katakan dalam 5 tahun. So untuk 5 tahun ini bermaksud setiap bulan yang you bayar balik itu, bayaran dia kena lagi banyak. So yang lagi banyak itu mungkin 1 bulan katakan sekarang anda kena bayar sebanyak RM930 katakan. Okey, tadi setiap bulan bayar 500 lebih saja. Sekarang 1 bulan kena bayar 900 lebih. Lagi banyak kan? Cuba bayangkan kalau gaji anda katakan 1 bulan mungkin 1,800 ke. Cuba tengok. Begitu banyak yang you kena bayar. 1,800 ataupun hampir 2,000 lah. Okey, hampir separuh dah you sudah bayar untuk beli kereta sahaja. Okey, so keadaan ini sebenarnya dia akan menyebabkan apa berlaku. So individu sekarang masih nak buat pinjaman lagi ke kalau tempoh pembayaran dia semakin berkurangan? Sebab itu kita kata dia sudah ketatkan kan. So orang akan kurangkan pinjaman. Okey, so dekat sini orang akan kurangkan pinjaman lah. Okey, untuk kurangkan pinjaman untuk apa? Untuk membeli kereta. So kereta ini sebenarnya kita pun anggap dia sebagai perbelanjaan penggunaan. So C akan turun. Okey, so C turun. Okey, so dia akan menyebabkan AE pun turun sebab C merupakan komponen dalam AE dan seterusnya AD pun akan turun. Okey, dan ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa inflasi dapatlah dikurangkan sebab AE dengan AD pun turun. Okey, dengan reti kata lain, ketatkan syarat kredit ansuran ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dasar kewangan mengucuk. Okey, sebab dia boleh kurangkan masalah inflasi. Ingat, kita akan kurangkan pinjaman dia. Okey, so itu berkenaan dengan kredit ansuran. Okey, so itulah video dia. Jadi sekarang, kita cuba tengok. Nak minta pelajar cuba fikirkan bagaimana pula dengan keadaannya apabila bank melonggarkan kawalan kredit ansuran. So cuba fikirkan dari segi tempoh pembayaran balik itu macam mana. Okey, kemudian kaitkan dengan pinjaman. Okey, bagi tahu dia merupakan dasar kewangan apa dan akhirnya dia boleh mengurangkan ataupun mengatasi masalah apa. Okey, cuba fikirkan dan buat catatan masing-masing. Okey, so sekarang kita sambung dengan yang ketiga, kawalan kredit terpilih yang ketiga iaitu kawalan gadai janji. Okey, so apa itu kawalan gadai janji?
dia adalah mengawal pinjaman pembelian rumah. Okey, so juga sama pinjaman tapi kali ini adalah berkenaan dengan membeli rumah dan aset tetap secara gadai janji. Dan ini dia sebenarnya adalah berkenaan dengan hartanah lah. So nanti kita akan cuba tengok satu video yang berkenaan dengan kawalan gadai janji ini. Okey, marilah kita tengok video. Gadai janji ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dia mengawal pinjaman lah. Okey, dan pinjaman yang dikawal ini biasanya dia adalah fokus terhadap pembelian hartanah sahaja. So hartanah dekat sini dia boleh merujuk kepada rumah ke ataupun pembelian tanah ke, okey, secara gadai janji lah. Okey, so berkenaan dengan gadai janji ini, nanti yang saya fokus itu adalah berkenaan dengan bayaran pendahuluan. Okey, bayaran pendahuluan. Okay, so situasi yang kita nak fokus sekarang adalah pembelian rumah lah. Okay, rumah ini cantik ah. So katakan harga rumah ini adalah sebanyak 800,000. Okay, 800k. Okay, biasanya pembayaran rumah itu katakan 10% kan. So kalau 10% itu individu tersebut dia perlu bayar sebanyak 80,000. Okay, so 80k dia kena bayar. Okay, katakan sekarang kita nak ketatkan syarat gadai janji ini. So, ketatkan syarat gadai janji ini maksudnya dari segi bayaran pendahuluan ini, okay, so tadi hanya bagi 10% sahaja kan. So, katakan sekarang dia ketatkan. Maksudnya dia nak bayar lagi banyak. Katakan bayaran dia menjadi 20%. Okay, so bermaksud tadi individu itu dia sebenarnya perlu bayar 80,000 untuk dia punya down payment. Sekarang dia perlu bayar 160,000 sebagai bayaran pendahuluan dia. So begitu banyak amount ataupun begitu tinggi amount itu yang kena dibayarkan. Itulah akan menyebabkan syarat gadai janji yang ketat ini, nanti orang masih nak beli ke rumah ini, dia kena bayar 160,000. So, individu akan pertimbangkan dulu dan keadaan ini dia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan C, consumption akan turun. Juga sama sebab C merupakan komponen dalam AE, jadi AE turun dan seterusnya dia juga akan menyebabkan AD turun. So, AE turun, AD turun, kita boleh kata bahawa inflasi ini dia dapat dikurangkan. Okay, so dekat sini kita boleh kata bahawa ketatkan, yang ini ketatkan syarat gadai janji ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dasar kewangan mengucuk. Okay, sebab kita boleh nampak bayaran pendahuluan yang dibayar semakin banyak. Kalau bayar lagi banyak pendahuluan ini, so bermaksud pinjaman. Okay, pinjaman yang diperoleh daripada bank akan semakin berkurangan dah. Okay, so itu adalah dasar kewangan mengucuk yang kemudian dapat mengurangkan masalah inflasi. Okay, so itulah dia. Okay, so sekarang minta pelajar cuba fikirkan bagaimana pula dengan keadaannya apabila bank melonggarkan syarat gadai janji ini. Okay, juga sama. Yang pertama kaitkan dengan pinjaman. Okay, bagi tahu dasar kewangan apa, itu yang kedua. Yang ketiga, bagi tahu dia boleh mengurangkan masalah apa. Ya, buat catatan masing-masingnya. Okey. So, sekarang kita sambung kawalan kredit terpilih yang terakhir itu adalah arahan khas. Okey, berkenaan dengan arahan khas. Yang ini adalah bank pusat dia mengeluarkan arahan khas kepada bank penerangan. So, maksudnya bank pusat dia keluarkan arahan kepada bank penerangan dia sebab bank pusat dia punya status lagi tinggi kan. So, dia keluar arahan minta dia ikutlah. Okey. So, tujuan dia juga sama yang ini berkenaan dengan pinjamannya, memberi keutamaan pinjaman kepada sektor tertentu seperti sektor pertanian. So, kalau katakan bank pusat, dia mengeluarkan arahan kepada bank penerangan, so bagi pinjaman kepada pengusaha yang mengusahakan sektor pertanian, jadi bank penerangan kena ikutlah. So, itu adalah arahan khas. Okey? Okey, dan akhir sekarang kita akan fokus tentang pemujukan moral. Okey?
Kita cuba tengok pemujukan moral. Okey, bank pusat memberi nasihat ataupun memujuk bank perangan. Okey, tadi yang itu memberi arahan, yang ini dia beri nasihat ataupun dia cuba pujuklah bank perangan. Juga sama menjalankan aktiviti perbankan. So, aktiviti perbankan ini sebenarnya dia adalah melibatkan pinjaman lah. Okey. Okey, yang selaras dengan dasar kerajaan. So, dia kena pastikanlah kalau katakan dia ada kerajaan ini menjalankan sesuatu dasar ke, okey, so bank dia memberi nasihatlah kepada bank perangan, okey, cuba ikutlah supaya dasar tersebut okey dapat dilaksanakan dengan sempurna ataupun berjaya lah. So, itu adalah pemujukan moral, okey. Sama ada dia galakkan pinjaman ke, kurangkan pinjaman ke, okey. So, itulah dia. Berkenaan dengan dasar kewangan kualitatif ini, ada berapa alatnya? Ya, ada 2 alat dasar kewangan kualitatif yang pelajar telah bincangkan. Yang terutamanya adalah terdiri daripada kawalan kredit terpilih dan lagi satu, ya, pemujukan moral. Cuma yang kawalan kredit terpilih itu dia pecahlah kepada beberapa lagi. Misalnya kawalan kadar janji, kawalan kredit ansuran dan sebagainya. Okey, cuma apa yang Miss nak ingatkan diorang kat sini, so dasar kewangan kualitatif ini dia adalah berkenaan dengan pinjaman. Ingat ya, berkenaan dengan pinjaman. Okey, sama seperti dasar kewangan kuantitatif, okey, pelajar sepatutnya boleh bezakan, okey, dasar kewangan mengembang ke dasar kewangan mengucup. Okey, berkenaan dengan dasar kewangan kualitatif, ni cuba bagi satu contoh lah. Okay, misal kata kenaikan, okay, kenaikan keperluan margin ini sebenarnya dia akan mengurangkan pinjaman orang ramai ini untuk membeli saham. Okay, dan ini sebenarnya adalah merujuk kepada dasar kewangan mengucup. Okay, dan dia akan mengurangkan masalah inflasi lah. Okay, jadi untuk pastikan pelajar telah memahami apa itu dasar kewangan kualitatif, kita akan cuba beberapa soalan yang berkaitan dengan konsep yang diuji itu. Pelajar perlu kaitkan dasar kewangan mengembang ke, dasar kewangan mengucup ke, melalui dasar kewangan kualitatif. Jom, mari kita tengok soalan tersebut. Okey, sekarang kita cuba tengok satu soalan. Soalan ini uji minda pelajar. So, juga lebih kurang sama dengan dasar kewangan kuantitatif punya. Okey, cuma ini dasar kewangan kualitatif. Juga sama, kita ada mengembang, kita ada mengucup. Okey, kali ini saya tak fokus MS dengan R. Saya fokus pinjaman. So, yang mengembang punya maksudnya pinjaman dia bertambah lah. Dan dia ingin ataupun tujuannya adalah untuk mengurangkan masalah pengangguran. Okey, bagi dasar kewangan kualitatif pula yang mengucup punya, so kita akan kaitkan dengan pinjaman, kita nak kurangkan pinjaman dia dan tujuan dia adalah untuk mengurangkan masalah inflasi. Kan tadi pelajar sudah belajar dasar kewangan kualitatif ini, kita ada kawalan kredit terpilih kan? Ada 4 kan? Dan lagi satu, pemujukan moral. Okey, jadi sekarang kita akan cuba tengok kawalan kredit terpilih. Yang pertama punya dulu, kawalan keperluan margin. So, pelajar cuba fikir. So, untuk dasar kewangan kualitatif yang mengembang ini, nak galakkan pinjaman dia naik. Jadi, kita nak naikkan kadar keperluan margin ini ke kurangkan. So, untuk kedua-dua ini, cuba fikirkan. Okey, so untuk kawalan keperluan margin ini, untuk dasar kewangan mengembang, kita nak pinjaman naik. So, kita kena turunkan kadar keperluan margin. Sebab apabila kita turunkan kadar keperluan margin ini, bermaksud pihak tertentu dia tak perlu bayar begitu banyak duit yang dia keluar itu. Dia boleh dapat lagi banyak pinjaman. Okey, so apabila lagi banyak pinjaman diperoleh, so bermaksud pinjaman naiklah. Itu dasar kewangan mengembang. Okey, kualitatif yang mengembang. So, untuk dasar kewangan kualitatif yang mengucup pula, kita akan naikkan kadar keperluan margin. So, kalau naikkan kadar keperluan margin ini bermaksud pihak ataupun individu tersebut, dia sendiri kena bayar lagi banyak. Okey, so bermaksud pinjaman yang dia dapat sudah berkurang lah. So, itu adalah dasar kewangan kualitatif mengucup yang digunakan. Digunakan untuk mengurangkan masalah inflasi. Yes. Okey, kita sambung kawalan kredit terpilih yang kedua.
Ya, berkenaan dengan kawalan kredit ansuran. So tadi sudah belajar. So kredit ansuran ini, kali ini bukan naik turunnya. Ini berkenaan dengan apa syarat dia. Okay, dia yang ketat ke longgar ke. Cuba fikir. Mana satu yang ketat ke longgar ni? Okay, so mari kita tengok jawapan dia. Ya, okey. Untuk dasar kewangan kualitatif mengembang ini, kita sepatutnya longgarkan kredit ansuran ini supaya pinjaman dia dapat ditingkatkan. Okey, dapatlah mengurangkan masalah pengangguran. Okey, untuk inflasi pula, pinjaman dia turun, kurangkan pinjaman itu, so bermaksud kita kena ketatkan, okey, syarat kredit ansuran ni. Okey, so itulah dia. Kita sambung dengan kawalan kredit terpilih yang ketiga, iaitu kawalan gadai janji. Juga sama, pastikan syarat dia kita nak longgarkan ke ataupun kita nak ketatkan. Okey, cuba fikirkan. Okey, so sekarang kita cuba tengok untuk kawalan gadai janji. Bagi dasar kewangan kualitatif mengembang, kita sepatutnya longgarkan kawalan gadai janji. Manakala untuk dasar kewangan kualitatif menguncuk pula, kita patut ketatkan kawalan gadai janji ini. Okey, akhirnya kita cuba tengok arahan khas pula. Okey, so untuk dasar kewangan kualitatif pengembang dan menguncuk ini, so arahan khas dia yang macam mana? Kita nak galakkan pinjaman ke? Kita nak kurangkan pinjaman ke? Macam mana? Okey, so untuk arahan khas, kalau nak dasar kewangan kualitatif yang mengembang ini, Bank Pusat akan memberi arahan kepada bank perangan, nak galakkan dia memberi pinjaman lah. Tetapi kalau untuk dasar kewangan kualitatif menguncuk pula, Bank Pusat akan memberi arahan kepada Bank Pusat akan memberi arahan kepada bank perangan untuk kurangkan pinjaman. So that's why pinjaman turun. Dan yang seterusnya kita cuba tengok dasar kewangan kualitatif yang terakhir yang berkenaan dengan pemujukan moral. Juga sama, so belajar fikirkan sama ada kita nak galakkan pinjaman ke ataupun kurangkan pinjaman. Silakan. So pemujukan moral ini maksudnya bank pusat yang memberi nasihat ataupun macam pujuk lah. Bank perangan kan. Kita cuba tengok untuk dasar kewangan kualitatif pengembang, bank pusat dia akan galakkan. Dia akan macam memberi nasihat lah kepada bank perangan untuk galakkan pinjaman. Manakala untuk dasar kewangan kualitatif pula, dia akan minta bank pusat akan minta ataupun memberi nasihat kepada bank perangan untuk kurangkan pinjaman, supaya masalah inflasi dapat dikurangkan. So itulah dia. So rasanya pelajar boleh faham kan apa itu dasar kewangan kualitatif melalui soalan ini kan? Bagus. So, dengan demikian kita pun telah habis bincang berkenaan dengan alat dasar kewangan kualitatif. Untuk video yang seterusnya, Miss akan bincang tentang penggunaan dasar kewangan ini untuk mengurangkan masalah inflasi, tarikan permintaan serta mengurangkan masalah pengangguran kitaran. So, itu untuk video yang seterusnya lah. Sekiranya anda suka video saya, ingat kena subscribe YouTube channel saya. Saya Lee Kuek Hui, pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.